بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. InsyaAllah para pelajar sekalian, untuk subjek Tauhid bagi tahun 6 kita akan meneruskan pembelajaran kita. Pada tajuk yang berikutnya dalam bab Sam'iyat, kita akan merungkaikan pelbagai contoh-contoh Sam'iyat. Yang sebelum ni kita telah pun baca mengenai pahala, dosa, alam barzakh dan juga mahsyar. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang syurga, neraka, malaikat, jin, mizan dan sirat. Baiklah, mari kita bersama-sama menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan syurga. Dalam buku teks pada muka surat 8 ada dinyatakan bahawa syurga ialah tempat balasan nikmat yang kekal abadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat, perkara-perkara Sam'iyat ini adalah perkara gaib yang kita ketahui hanya melalui jalan Al-Quran dan Sunnah, melalui perkabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalil bagi syurga ialah tempat balasan nikmat yang kekal abadi? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Surah Al-Bayyinah ayat 8 yang bermaksud balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adnin, tempat tinggal yang tetap yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhan. Nampak tak macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sifat syurga? Sifat syurga adalah kekal abadi selama-lamanya. Kerana apa, adik-adik, anak-anak murid sekalian? Kerana masa juga adalah makhluk Allah yang akan disembelih pada hari akhirat kelak di hadapan keseluruhan manusia dan makhluk lain. Masa juga adalah makhluk. Jadi bila masa telah disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada lagi masa. Keberadaan kita di syurga akan menjadi kekal abadi, mendapat nikmat selama-lamanya insya-Allah Taala. Oleh sebab itulah kita kena berusaha keras di dunia ini, macam mana yang Allah syaratkan dalam firman-Nya tadi, bersyukur, melakukan semua suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah neraka. Neraka ialah tempat balasan azab yang kekal abadi bagi orang kafir dan balasan sementara bagi orang mukmin yang derhaka yang akan diseksa sekadar banyak dosanya. Neraka juga kekal, dan orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah, akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Ustaz dan kita semua para pelajar sekalian dan orang yang menonton video ini daripada masuk ke dalam neraka walaupun satu saat. Kerana apa? Neraka juga akan dimasukkan oleh orang yang Islam sekalipun, walaupun dia beriman tetapi dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takuti. Oleh sebab itu dalam agama kita dianjurkan untuk bertaubat setiap kali kita tergelincir dalam melakukan dosa. Contohnya kita tak dengar cakap mak dan ayah, itu satu dosa yang besar. Dalam sebuah hadis ada diriwayatkan bahawa
dosa-dosa yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan pembalasannya kemudian, mungkin di hari akhirat dan sebagainya. Tetapi dosa yang derhaka kepada ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala akan cepatkan. Di dunia lagi kita akan merasai penderitaan dan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kekurangan, mungkin kita rasa tak tenang, dan banyak-banyak lagi balasan buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini. Jadi saya nasihat pada diri saya, ustaz sendiri dan juga anak-anak murid sekalian, untuk kita tetap taat dan patuh kepada arahan yang ma'ruf daripada ibu bapa. Contoh, kalau mak ayah suruh mencuri, jangan taatlah, itu bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau mak ayah suruh tolong sidai baju, contoh, tolong lepas makan kemas meja, itu perintah-perintah yang baik. Contohnya, jangan lewatkan salat, taat. Jangan merayau-rayau di luar, bahaya, taat. Dengar cakap mak dan ayah. Jangan sekali-kali kita melawan dan juga mengingkari arahan daripada ibu dan ayah. Apakah dalil bagi neraka ini, sifat neraka yang Ustaz telah terangkan tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad. Surah Sad ayat 55 dan 56. Yang bermaksud, nikmat-nikmat ini adalah untuk orang yang bertakwa, dan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim dengan kekufuran atau kederhakaannya seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka Jahannam, yang mereka akan menderita kerana bakarannya. Seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam. Nampak tak Allah Subhanahu wa taala bagi amaran? Orang yang ingkar, orang yang derhaka kepada perintah Allah dan Rasul akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang yang tidak beriman langsung kepada Allah, kekal selama-lamanya. Adapun orang yang beriman akan diseksa di dalam neraka sekadar dosanya. Apabila dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimasukkan neraka, dia akan diangkat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian kita teruskan kepada tajuk malaikat. Malaikat ialah makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya dan terpelihara daripada maksiat. Mereka merupakan hamba Allah yang mulia, tidak sesekali menderhaka kepadanya, bahkan sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka boleh menyerupai pelbagai bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihah. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى آخر ayat Surah Fatir ayat 1, yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Nampak, dia menerangkan sifat malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengerjakan arahan Allah tanpa pernah sekalipun ingkar. Keseluruhan hidup malaikat adalah beribadah kepada Allah, taat kepada perintah Allah sahaja. Apakah beza malaikat dengan kita? Kita, Allah Subhanahu wa taala beri pilihan untuk melakukan ketaatan ataupun kemungkaran. Adapun malaikat diciptakan untuk melakukan ketaatan semata-mata kepada Allah. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak cucu Nabi Adam sebagai khalifah di bumi ini, di muka bumi ini, kerana kita mempunyai pilihan. Dan orang yang beriman, beramal soleh kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, dia akan memilih jalan ketaatan. Adapun orang yang lalai, orang yang leka, yang angkuh dan sombong, akan menempuhi jalan kerosakan
ataupun jalan kejahatan. Itulah bezanya kita dengan malaikat. Bila Allah bagi pilihan kepada manusia dan kita pilih jalan yang baik, maka darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Antara nama-nama malaikat dan tugasannya. Yang pertama, Jibril alaihi wassalatu wassalam. Tugasannya menyampaikan wahyu. Mikail, tugasannya membawa rezeki. Israfil, tugasannya meniup sangkakala. Malakul maut, tugasannya mencabut nyawa. Raqib, tugasannya mencatat amal yang baik. Atid, tugasannya mencatat amalan buruk. Munkar, tugasannya menyoal mayat di dalam kubur. Nakir, tugasannya menyoal mayat di dalam kubur, muka dan nakir. Ridwan, tugasannya menjaga syurga. Dan Malik, tugasannya menjaga neraka. Nampak tak? Setiap malaikat dia ada tugasan-tugasan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada mereka, dan mereka akan patuh taat sehinggalah hari kiamat. Nama malaikat penyabut nyawa adalah Malakul Maut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Surah Sajdah ayat keberapa? Ayat ke-11 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Nampak tak? Kemudian nama Israel merupakan cerita Israiliyat, cerita yang bersumberkan Nabi Israel, Bani Israel. Nampak? Sebelum ni kita ma'ruf, kita selalu dengar tentang cerita pencabut nyawa ni malaikat Israel. Adapun nama malaikat Israel ni ini diambil daripada kitab Bani Israel yang dinamakan sebagai cerita-cerita Israiliyat. Kita sebagai orang Islam, selagi mana Nabi SAW tidak membicarakan tentang kisah Israiliyat ini, kita juga tidak bicara tentang kisah Israiliyat. Nampak tak? Kisah Israiliyat ini ada yang boleh diterima, ada yang perlu kita tolak. Yang Nabi terima, kita terima. Dan Nabi tak bicarakan, kita tidak bicarakan. Samalah seperti kisah nama malaikat Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kononnya. Nabi tak cerita tentang nama ini, tapi Al-Quran ada cerita tentang nama yang mencabut nyawa ini, malaikat yang mencabut nyawa ini, nama dia Malakul Maut. Maka kita sebagai orang Islam terima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di dalam Al-Quran, dan kita namakan malaikat yang mencabut nyawa ini sebagai Malakul Maut. Kemudian kita masuk kepada bab jin. Jin ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan daripada api. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Ia boleh menjelma dalam bentuk manusia, haiwan dan sebagainya jin. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan mereka ni, jin ni boleh menyerupai pelbagai bentuk manusia ataupun haiwan. Ular kita nampak kadang-kadang, ada orang yang menceritakan nampak jin berbentuk ular. Kemudian ada juga jin yang boleh menjelmakan jadi manusia dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Nampak tak? Surah Ar-Rahman ayat 15. Dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Dan jin ini diciptakan daripada api. Sebab itulah dia merasa lebih mulia daripada Adam alaihissalatu wassalam yang diciptakan daripada tanah. Nampak tak sikap jin yang sombong dan angkuh kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam membuatkan dia dicampak keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia tidak taat kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Oleh itu sebagai pengajarannya, janganlah kita bersifat angkuh dan sombong. Kita sentiasalah tawadhu', sedar diri segala kebolehan ataupun kelebihan yang kita ada pada diri kita.
hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita menjumpai perkara-perkara yang hebat pada orang lain, kita ucapkan Masya Allah, kita ucapkan Subhanallah, kita ucapkan Allahu Akbar. Semua yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan kepada mizan. Mizan ialah alat untuk menimbang amalan yang dilakukan manusia atau jin ketika di dunia. Mereka yang berat timbangan kebaikan melebihi timbangan keburukan, maka Allah memasukkannya ke dalam syurga. Manakala orang yang ringan timbangan kebaikan berbanding dengan timbangan keburukan, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nampak? Mizan ini adalah penimbang antara amalan baik ataupun amalan buruk yang manusia dan jin lakukan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9 yang bermaksud setelah berlaku demikian maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang syurga. Sebaliknya, orang yang ringan timbalan amalan baik, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Nampak tak Allah Subhanahu wa taala spesifikkan nama neraka? Ada neraka yang namanya hawiyah. Adapun nama yang berbeza akan membezakan antara seksa dan azab yang ada di dalamnya. Hawiyah ini juga walaupun ada perbezaan taraf azab, tapi dia tetap neraka. Neraka tetap neraka, tempat diazabnya jin dan manusia di dalam tu. Semoga kita semua tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun satu saat. Kita doa kepada Allah, selalu doa kepada Allah. Kemudian kita teruskan kepada sirat. Sirat ialah jambatan atau titian yang merentasi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh setiap manusia. Mereka yang banyak amal kebaikannya akan mudah melaluinya dan terus masuk ke syurga. Manakala orang-orang kafir serta mereka yang banyak perbuatan jahatnya akan melaluinya dengan sengsara dan akhirnya ditarik ke dalam neraka Jahannam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Surah Maryam ayat 71 hingga 72 yang bermaksud, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya adalah suatu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal duduk bertelut di dalamnya. Nampak? Dalam neraka duduk bertelut. Dikatakan dalam ni, maknanya dia kekal di dalam neraka, dalam sengsara. Bila orang buat baik, dia melalui titian sirat, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia. Adapun orang yang tidak beriman, tidak melakukan amal kebaikan di dalam dunia ni, Allah akan sengsarakan dia dalam melalui titian sirat. Diceritakan dalam hadis Nabi SAW, di titian sirat ini adalah cangkuk-cangkuk daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang baik, yang beramal soleh, yang beriman akan melalui titian sirat ni sepantas kilat tanpa kena kepada cangkuk-cangkuk api neraka ini. Adapun orang-orang yang tidak melakukan amal soleh, ingkar kepada perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah, dia akan melalui titian sirat ini dengan keadaan yang sengsara, perlahan
dan akan dicangkuk dengan cangkuk-cangkuk daripada neraka Allah, dan akhirnya apabila dia dicangkuk dengan neraka Allah, dia akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat membimbangkan, sangat-sangat menakutkan apabila kita melalui titian sirat ini tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kehidupan di dunia ni hendaklah kita sentiasa melakukan amal-amal kebaikan agar mudah untuk perjalanan kita di hari akhirat nanti. Titian sirat kita mudah, mizan kita mudah, mahsyar kita mudah, seperti mana yang Ustaz telah terangkan sebelum ini. Baik, maka tamatlah contoh-contoh yang ada dalam buku teks kita ini berkenaan dengan perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat ini, ingat, wajib untuk kita beriman, wajib untuk kita percaya. Jangan sekali-kali kita merasa sangsi dan ragu-ragu dengan perkara ini. Alah, mana ada seksa dalam kubur? Itu semua cerita dongeng. Tak boleh. Siapa yang mengucapkan perkataan ini, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan mendapat balasan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Ustaz harap semua pelajar dapat memahami apa yang telah Ustaz sampaikan, dan kita boleh membuat nota. Ustaz nak semua pelajar buat nota berbentuk mind mapping dalam buku tulis masing-masing. Buat peta minda. Ustaz tak mau just tulis nota macam tu saja kemudian kamu tinggalkan. No. Ustaz nak kamu buat dengan cantik-cantik, dengan keadaan yang menarik. Nota tu menarik. Jadi bila kamu baca semula, kamu akan ingat dengan cepat dan mudah untuk kamu faham apa yang kamu tulis itu sendiri. Buat peta minda tentang syurga. Contohnya tajuk atas sekali, contoh perkara sam'iyat. Ini syurga, penerangan tentang syurga, dalil sikit. Neraka, malaikat, jin, mizan dan sirat. Ustaz harap semua para pelajar boleh membuat nota, dan Ustaz akan berikan lembaran kerja untuk yang kali keempat PKP ini berdasarkan video yang telah kamu lihat ini. Dan jawapannya semua dalam buku teks dan video yang ucapan yang telah Ustaz berikan, pembelajaran yang telah Ustaz berikan dalam video ini. Baiklah, setakat itu dahulu untuk tajuk kita. Di masa kelas yang akan datang, kita akan masuk kepada kesan beriman kepada perkara sam'iyat. Kesan beriman kepada sam'iyat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.